Assalamualaikum. Hai murid-murid, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar topik baru iaitu topik sumber semula jadi. Okay, topik 6.1 sumber semula jadi. Okey, kalau boleh semua buka kamera lah. Okey, anak-anak murid cikgu, kalau boleh semua buka kamera so cikgu boleh tengoklah siapa yang fokus dengan tak fokus. Sophie, are you okay? Ya, ya, I'm okay. Okay, tak apa. Jadi Sophie buka kamera nak. Okey, sebelum kita start, cikgu nak share satu video. Kan, cikgu nak share satu video untuk semua tengok. Dengar tak bunyi sound dia? Dengar. Okey, perhati dengan betul ya. Perhatikan baik-baik yang video yang cikgu tayang ni. Kan, baik, cikgu ada soalan untuk kamu. Itu saja. Okey, kita mulakan dengan soalan yang pertama. Okey, apa yang kamu lihat dalam video ni? Apa yang kamu nampak sebenarnya? Ada perkataan je. Kilim No, no, Cars no. Geoforest No, Park. no, bukan yang tu. Maksud cikgu, apa dalam video ni dia menayangkan apa? Okey, Zahira ada jawapan. Okey, apa yang dia cuba, apa yang dia cuba sampaikan lah dekat sini dari video ni. Yang kamu nampak, yang digambarkan video apa yang dia ambil sekarang ni? Sebenarnya nampak intro je ni. Bukan, kamu tak Berita yang faham. semula. Maksudnya, Ha? okey, kamu tengok video tadi kamu nampak apa? First kamu nampak apa? Video tu dia tunjuk apa? Dia tunjuk pokok ke? Dia tunjuk sungai ke? Kita sekarang tengah belajar geografi, murid-murid. Okey, geografi sumber semula jadi di Malaysia. Kan? So ini Hutan. dia video ni. Hutan. Okey, hutan. Yang kedua, kamu nampak apa lagi? Nampak apa Pokok. lebih? Ada pokok lagi. Ada bukit. Burung. Ada bukit. Okey, hutan, pokok, bukit. Lagi apa lagi yang kamu nampak? Burung ada burung. Oh, burung. Okey, tak apa. Okey, itu saja untuk soalan yang pertama. Okey, soalan yang kedua. Itu contoh tu dia sumber yang semula jadi ke macam mana? Mula jadi. Ke yang manusia? Ya, semua. Okey, yang semula jadi. Okey, lepas tu sumber tu kan yang dia boleh diperbaharui ataupun tidak? Macam Tidak diperbaharui. pokok, bukit semua tu sumber dia boleh diperbaharui ataupun tak boleh diperbaharui. Boleh lah kan? Okey, Betul tu. boleh. Betul. Betul Sophie, boleh diperbaharui sebab kalau kita tanam, kalau contoh pokok tu mati, kita tanam balik. Dia ada lagi. Macam tu lah. Ya, Kan? Okey. Sekarang kita akan masuk pada topik tu lah. Topik sumber semula jadi. Okey, kita tutup video ni. Kita masuk ke slide cover. Sumber semula jadi di Malaysia tingkatan 3. Okey, apa maksud sumber semula jadi? Bahan atau punca yang terdapat di sekeliling kita sama ada di atas permukaan bumi, dalam bumi dan di dalam air. Sumber tu dia boleh baharu dan sumber tu tidak boleh diperbaharui lah. Ada dua jenis maksudnya kat sini sumber semula jadi ni. Boleh baharu dengan tak boleh baharu. Okey, kalau sumber boleh dibaharu, bawah dia ada sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Yang kedua, sumber tidak boleh diperbaharui pula, dia ada sumber mineral. Dan sumber mineral bukan logam. Sumber mineral logam dan sumber mineral bukan logam. Okey, kalau tengok gambar ni kan, gambar rajah yang ada kat sini, contoh sumber boleh diperbaharui macam dalam video tadi ada hutan. Kan, hutan tu kalau kita tebas sekalipun, kita boleh tanam balik. Okey, dia akan sentiasa ada. Kemudian sumber tenaga boleh diperbarui ni, contoh macam dalam gambar ni ada kincir angin. Angin tu sentiasa ada. Kemudian solar. Okay, pancaran matahari selalu ada. Kalau untuk sumber tidak boleh diperbaharui, sumber mineral logam. Macam kat sini kita ada emas lah. Emas tu kalau kita dah habis dah guna, memang takkan ada. Dah habis tu sampai situ saja. Kalau macam sumber mineral bukan logam ni macam petroleum, gasolin, gas asli kan. Kalau kita guna sampai habis pun dia takkan dia boleh diperbaharui dah. Jadi kita kena guna dia dengan sebaik mungkin.
Okey, maksud sumber boleh diperbaharui ni ialah sumber semula jadi yang tidak akan habis walaupun diambil dan digunakan secara berterusan. Sumber ini boleh diperbaharui melalui beberapa kaedah. Kamu kena fokus tahu satgi kuis dia ada soalan macam ni lah. Apa maksud, apa contoh-contoh tau. Okey. Seterusnya, ini contoh kepada sumber boleh diperbaharui. Yang pertama kita ada hutan, kan? Hutan, suria, lepas tu tanah dan juga air. Kalau macam hutan ni kita ada hutan hujan tropika. Okay, kita tengok rajahlah senang sikit. Kita ada hutan hujan tropika, kita ada juga hutan pasir dan juga hutan gunung. Semua hutan ni beza nah. Hutan suria ni lah tenaga suria. Kita ada galaksi di atas. Kemudian tanah ni tanah gambut, tanah pasir dan tanah latrik. Tanah ni ada yang sesuai untuk tanaman dan ada juga yang tak sesuai untuk tanaman. Seterusnya air. Air ni sumber yang boleh diperbaharui. Sentiasa mengalir sungai, sentiasa mengalir dari hulu ke muara. Kemudian paya, campuran air laut dan air tawar sentiasa ada. Dan juga tasik. Tak kira lah tasik buatan ke, tasik yang sumber semula jadi ke. Okey, kalau sentiasa ada lah. Macam tu. Okey, kita dah habis topik untuk sumber semula jadi dan jenis-jenisnya. Sekarang kita akan jawab kuis. Okey, cikgu nak kamu buka terus link yang game yang cikgu bagi tu dekat notes. Kan ada tak dekat chat? Ni yang dekat breakout edu ni. Okey, semua boleh play ni. Play breakout edu dulu. Yang link yang pertama dulu. Breakout edu ni. Okey, yang mana dah join? Yang mana dah join, kita akan start lah. Okey. Kita pergi ke topik seterusnya iaitu sumber tenaga alternatif. Okey, sumber tenaga alternatif ni dia bermaksud dia berasaskan alam semula jadi. Contohnya macam air, angin, ombak, kolam air panas dan sisa haiwan. Kemudian sumber tenaga ni digunakan untuk menggantikan penggunaan bahan api fosil. Bahan api fosil ni lah yang menjana tenaga kan. Tenaga elektrik apa semua tu. Jadi kita guna tenaga alternatif ni untuk menggantikan penggunaan bahan api fosil. Macam minyak, gasolin dan arang batu. Kemudian sumber ni dia bersifat mesra alam. Okay, dia tidak mencemarkan. Yang keempat, antara contoh yang kita guna ialah sumber tenaga seperti tenaga suria, biomas, ombak, geoterma dan angin. Kalau dalam Malaysia ni kita tak ada geoterma. Okay, kita ada suria, biomas, ombak dan angin. Kamu fokus kan? Faham kan apa yang cikgu cuba sampaikan tadi? Sumber tenaga alternatif. Faham. Sumber tenaga tu kita nak menggantikan bahan yang semakin banyak kita guna akan semakin habis kan. Jadi kita nak menggantikan dia kan sebagai alternatif. Okey, sekarang kita buka dekat chat ni. Okey, yang cikgu hantar link tu kita jawab quiz dekat word wall. Tapi dah siap. Habis dah cikgu. Okey. Okey, mana dah jawab tu? Tahniah. Okey, sebetulnya cikgu nak tunjuk video ni. Jadi cuma fokus dan tengok ya. Dengan adanya sumber-sumber alam sekitar yang banyak telah membawa kepada penggunaan teknologi hijau untuk penghasilan tenaga yang boleh diperbaharui. Maka terbina sebuah lagi stesen jana kuasa hidro kecil Sungai Slim di Mukim Ulu Slim dan Mualim Slim River, Negeri Perak, Darul Rizwan. Stesen jana kuasa hidro kecil Sungai Slim dimiliki oleh Zegna Corporation Sendirian Berhad terletak di hulu Sungai Slim dengan kawasan tanahan hujan kira-kira 150 km persegi. Okey, ini adalah contoh kepada sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Kan, selain daripada ni kan, apa yang kamu ingat pasal sumber tenaga yang boleh diperbaharui? Okay, kita macam flashback balik apa yang cikgu ajar tadi. Zahira, apa yang kamu ingat? Tenaga apa? Suria. Tenaga suria. Lagi? Dah lebih. Lagi ada tenaga apa lagi? Tenaga hidroelektrik tu ke?
hidroelektrik ni. Yang seterusnya nombor 3, Biomas. biomas. Biomas tu daripada apa sebenarnya? Kincir angin yang dekat Finland. Bukan, salah tu. Kincir angin tu salah satu tenaga juga. Biomas pun salah satu tenaga juga. Biomas ni dia daripada tinja. Kan, daripada tinja lepas tu ataupun daripada pokok-pokok yang dah reput kan. Kita jadikan dia sebagai tenaga. Kan najis-najis haiwan apa semua tu dia mengeluarkan gas lah. Jadi gas tu yang yang menyalurkan kepada tenaga. Jadi kita guna ada alatan-alatan dia untuk menghasilkan tenaga. Ya, ada berapa tadi? Kincir angin, biomas, lepas tu suria, hidroelektrik lagi? Satu lagi. Ombak. Ombak. Okey, semua ada contoh. 5 contoh. Okey, kemudian kita pergi kepada sumber yang tidak boleh diperbaharui. Okey, sumber yang tidak boleh diperbaharui apa? Apa maksudnya? Sumber semula jadi yang akan habis atau pupus dalam jangka waktu yang tertentu jika penerokaan sesuatu sumber itu tidak dikawal dan dirancang dengan baik. Okay, sumber tidak boleh baharu antaranya terdiri daripada sumber mineral yang diperoleh dengan menggali atau melombong permukaan dan kerak bumi. Kita tengok contoh dia, sumber tidak boleh diperbarui. Kita ada 2 kat sini, sumber mineral logam dan sumber mineral bukan logam. Okay, antara contoh sumber mineral logam ni kita ada kita ada emas, biji besi, biji timah, kuprum dan bauksit. Kalau sumber mineral bukan logam, kita ada batu granit, gas asli, pasir, petroleum, arang batu dan kaolin. Kita tengok gambar aja lah, senang sikit kamu nak faham kan? Ini contoh emas. First sekali contoh emas. Ada biji besi, biji timah, kuprum dan bauksit. Semua ni kita guna untuk apa? Emas untuk apa? Zaira, emas untuk apa? Kita guna emas untuk menghasilkan apa? Zaira, kamu di sana? Kamu masih di sana? Sophie ke nak jawab? Emas digunakan untuk apa? Emas. Tu emas chip dalam phone. Chip dalam phone pun boleh. Tapi contoh paling simple ni. Ni cincin, Hiasan. perhiasan. Emas digunakan dalam barang perhiasan. Lepas tu chip pada komputer apa semualah. Barang elektronik. Biji besi, biji timah. Kita tengok gambar seterusnya. Biji besi kita guna untuk buat skru. Skru dan kita kata alatan pertukangan lah. Kemudian biji timah. Biji timah ni itulah yang silver. Buat kori. Silver. Kemudian kita ada kuprum. Kuprum ni yang buat wire. Dan wire-wire kuprum tu. Lepas tu kita ada bauksit yang untuk buat tin. Tin macam tin sardina, tin laici apa semua tu lah. Seterusnya, sumber mineral bukan logam. Kita ada batu granit. Batu granit ni yang kita guna dalam industri pembinaan. Kita nak hasilkan bangunan ke apa, kita guna batu granit. Kemudian, gas asli. Gas asli digunakan dalam industri kimpalan. Selain daripada tu, gas asli pun kita guna untuk masak kan. Nombor 3 kita ada petroleum. Petroleum ni kita perlu untuk bahan bakar. Bahan bakar. Petroleum ni, Zaira, kalau kita guna lama-lama, kita guna duk gali sana, gali sini, lama-lama dia ada ke makin bertambah ke makin berkurang? Habis. Akan habis. Jadi, sebab itulah kita ada kereta yang yang menggunakan elektrik. Jadi, kita tak perlu menggunakan petroleum lagi. Dia menjimatkan dan mesra alam. Seterusnya kita ada pasir. Pasir digunakan untuk menghasilkan barangan kaca. Yang kelima, arang batu. Arang batu digunakan dalam industri melebur besi. Yang terakhir, kaolin, barangan tembikar. Yang digunakan dalam barangan tembikar. Dah habis dah. Dalam topik sumber yang tidak boleh diperbaharui. Kita ada game berkumpulan. Kita akan buat 2 kumpulan lah.
Okay, kumpulan 1 dan kumpulan 2. Okay, kita akan jawab kuis dekat Quizizz. Okay, harap cikgu harap semua fokus lah untuk jawab soalan tu. Okay, dia banyak kena faham kena faham contoh dan penggunaan dia untuk apa lah. Okay, boleh buka link yang cikgu bagi tadi. Link Quizizz. Okay. Sekarang kita tengok Shopee. Okay, tahniah kumpulan Shopee sebab dapat nombor 1. Okay. Cikgu. Nanti masuk kelas minggu depan claim roti kat cikgu nak. Okay, Shopee satu kumpulan lah. Okay, cikgu nak tanya, apakah perbezaan secara keseluruhan lah kan? Apa perbezaan antara sumber yang boleh diperbaharui dengan sumber yang tidak boleh diperbaharui? Kuantiti terhad dan tak terhad. Betul tu Sophie. Okay, kuantiti terhad dengan tadi betul. Okay, ada lagi nak jawab tak? Apa lagi perbezaan dia? Selain daripada kuantiti terhad ni. Apa lagi perbezaan dia? Yang tu Penggunaan yang boleh diteruskan dan tak boleh diteruskan. Kalau bila dah habis. Okey. Lepas tu kenapa kita kena guna sumber semula jadi ni dengan sebaik mungkin? Anugerah Tuhan. Okey. Sophie? Supaya tak membazir. Betul tu. Okay, kalau kita guna lama-lama akan habis juga kan. Okay, terima kasih semua yang mana join kelas hari ni. Okay, cikgu akan bagi latihan pengukuhan lah untuk individu punya. Jadi boleh jawab sama ada petang ni atau malam ni lah. Tempoh cikgu bagi sampai esok. Okay, cikgu buka kuis tu sampai esok sahaja. Jadi boleh jawab. Itu sahaja untuk hari ni. Terima kasih ya semua. Nanti yang kumpulan yang berjaya tu, kumpulan Shopee boleh minta hadiah kat cikgu lah nanti bila dah masuk sekolah. Okay, terima kasih ya semua. Terima kasih. Okay, bye-bye.